Di negara kita sendiri banyak kematian-kematian mengejut. Tengah tengok TV mati, tengah naik kereta aksiden mati, kan? Masuk dalam peta air semua ada. Jahat hari ni kan, nak apa jadi macam tu? Macam mana tahap manusia tu, peri kemanusiaan. Saya pernah pergi satu mesyuarat tu. Dalam mesyuarat tu datanglah ada seorang wakil pegawai daripada jabatan haiwan ni, kan? Dia ada satu istilah baru tau, kita perlu bersifat lebih baik dan berperi kehaiwanan. Wah, saya terkejut tu, ada istilah untuk haiwan tu, bayangkan. Maknanya jangan kita menyeksa binatang, bayangkan. Binatang pun ada sifat itu, berperi kehaiwanan. Tauruk rimau tu dia tak makan anak dia sendiri tu, kan? Dia tak bunuh anak dia sendiri. Punya sayang. Ayam tu cuba tengok macam mana mengapak dia nak cover telur tu, mengeram telur. Tapi kita hari ni penderaan, ya Allah, makin lama makin teruk. Dan yang paling sedih, orang Melayu Islam, apa penyakit tu? Penyakit tu lah disebut sebagai penyakit hati. Banyak yang mati terkejut ni cerita tadi, mati aksiden, mati sakit jantung mengejut, dan macam-macam kes kematian mengejut. Soalannya, adakah kita bersedia? Tanda-tanda dah banyak nampak. Jiran, kawasan kejiranan kita pun ramai yang mati terkejut. Mati bukan terkejut mati, mengejut mati, tiba-tiba mati, kan? Tu sebabnya, percaya atau tidak, anak murid saya di USIM, anak-anak murid tempat saya di USIM, dia ada di antaranya membuat kajian. Rupa-rupanya lebih 80% yang meninggal disebabkan penyakit kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Ramai yang tak perasan tu. Cuba tengok balik saudara mara kita, ahli keluarga kita yang pernah meninggal sebab kanser. Cuba semak balik, dia meninggal lagi apa? Hari dan bulan yang baik. Macam mana tak hari dan bulan yang baik? Dia ni pula Allah Ta'ala takdirkan dia tahu dia mati bila. Lebih kurang lah dia tahu. Lebih kurang dia tahu dia mati bila, sebab doktor cakap dia, awak ada tempoh tak sampai 3 bulan pun lagi. Kalau kita macam tu senang. Kita memang cakap, yalah cakap boleh lah. Tapi betul, dia tahu dia nak mati. Dia dah confirm dah, doktor cakap ikut kadar denyutan jantung dia, ikut dari segi kapasiti kelemahan jantung nadi dia ni, tengok dari segi keupayaan dia, dia tak boleh sampai bertahan pun sampai 2 bulan tak sampai contohnya. Maka apa dia buat? Tak ada, dia pergi farm fair lagi dah. Tak ada dia KK apa? KK apa nama tu? KK challenge. Dia joget kan? Tak ada. Tak ada buat lagi dah. Masa tu fikir apa? Aku mati dah ni. Apa dia buat? Mak, ni 10,000 mak tolong bagi dekat Banglong, sebab Banglong nak meniaga gitu, tak pakai duit. Mak bagi kat dia, sedekah kat dia. Ni mak 10,000 hantar rumah anak yatim. Ni 10,000 letak rumah ibu tunggal. Ni lagi 20,000 mak dengan ayah pergilah umrah. Pakailah duit ni. Lepas tu lagi 5,000 ni hari tu ada apa ni nak pakai, kawan saya bagi dekat dia. Lepas tu ni bagi dekat sekolah lama Semangan kat sana. Ni bagi kat masjid mak ya lagi 15,000. Lepas tu lagi 200 ni mak tolong top up. Top upkan handphone saya. Kenapa? Sebab dia nak telefon seorang-seorang, nak beritahu, minta maaf, tak nak pergi dah. Apa lagi yang paling baik pada tu? Prepare betul. Prepare. Kita ni yang perasan tak mati-mati kan, membelasah orang, bergaduh dengan orang, mengutuk orang macam hidup 1000 tahun ni. Betul? Orang sini taklah. Ni saya cakap mana tak, New Zealand ke mana tu, di sini okey. Betul. Tu hakikat dia, kita akan mati, kan? Tiap-tiap diri akan merasai mati. Soalannya, apakah kita bersedia untuk mati? Kan? Ada sepasang suami isteri jumpa saya kat Wangsa Maju. Jumpa saya. Dia cakap ni lepas ceramah tu dia kata nak sangat jumpa dengan tuan, lama dah nak jumpa. Oh ya ke, bawa hajat anak ni, anak sangat jumpa. Mana anaknya? Maaf tuan, anak kami dah meninggal lah. Kenapa? Meninggal dalam tidur. Berapa umur dia? 11 tahun. 11 tahun meninggal dalam tidur. Tak ada sakit, tak ada apa. Ya ke? Ya Allah. Tapi tuan tiap-tiap malam tak pernah miss tengok video tuan. Tapi bukan itu sebab kematiannya, faham? Kan kena saya explain tu kan, kau viral kan. Kalau kau nak mati kau tengoklah video dia, apa macam tu kan. Tapi nak cerita budak ni setiap malam tengok majlis ilmu. Bukan ceramah saya je lah, mungkin ceramah-ceramah lain pun dia tengok. Tapi kita kadang setiap malam gitu, berapa ramai tu, ada yang mati sebab tengok World Cup tu. Punya tension dia Jerman kalah, mati sebab tak layak quarter final.
Sabar. Saya sebagai penyokong Jerman tabah. Tak ada nak sedih-sedih pun. Tapi betul tak ramai yang mati dulu masa zaman badminton ni kan, tak tahu badminton Piala Thomas berapa ramai yang mati terperanjat sebab Malaysia menang. Menang pun mati, kalah pun mati je. Betul. Ada orang malam pertama mati. Baru bini pegang je mati. Kahwin bini muda kan. Bini muda terperanjat, tak pernah tengok. Pegang mati. Dengan izin Allah kan. Allah Ta'ala dah tulis kematian daripada ketika itu. Nak cakap apa? Kan? Cerita pasal mati semua tahu dah. Cuma nak mati macam mana? Nah, itu sebabnya imam doa Allah maqtim ala nabi husnil khatimah wala tahtim ala nabi su'il khatimah. Kenapa imam minta penyudah yang baik? Penyudah yang baik. Di Kuala Pilah itu saya ceramah, ada satu kampung nama kampung Temeris. Dua tak silap saya, dua bekas imamnya meninggal dalam solat. Allahu Akbar. Seronok kan. Ada seorang di Bangi meninggal tengah semayang, meninggal. Allahu Akbar. Benda tu berlaku depan mata kita. Kita tahu, ada dah kita berlaku. Kan? Tu sebab doa. Mana nak mati tengah semayang ke mati tengah karaoke? Mesti tentu tengah semayang. Tengah karaoke meninggal, ya Allah. Engkaulah dah kau kat kedai tom yum. Apa hal tu? Yang seorang tanya. Hal? Lupa lirik tu. Usik-usik tumbang dengan mikrofon. Sebulan tak habis cerita. Kau tahu tak, ya Allah, dia meninggal masa tengah menyanyi. Wih, ya kau. Lagu apa? Kata orang tu tanya. Habis kan, mati tengah. Bayangkanlah mati tengah. Mana nak? Mati tengah menyanyi ke tengah sujud? Sujud. Semua nak mati tengah sujud. Tapi jangan imam. Syamnya punya ramai jemaah. Kalau imam meninggal tengah sujud, hara makmum. Allahu Akbar. Imam baca sedap. Dia berdehem sikit, rupanya meninggal. Jangan ngelak jadi imam ni. Ni contoh. Imam steady sini. Nak meninggal. Makmum dah mula lamanya sujud. Ya Allah. Lamanya sujud. Yang seorang tu siap tinjau. Belum lagi wik tu orang sebelah. Yang seorang tu dah tak tahan bisik. Woi. Apa? Lama sujud. Seorang cakap, "Wih, dalam semayang tak boleh cakap." Yang sebelah tu dia terdengar, "Si baik aku tak cakap." Dah batal semayang kita. Weh, dah batal semayang tu pun kejut imam. Usik imam rebah, rupanya imam meninggal tengah sujud. Sebulan juga tak habis ceritanya imam meninggal tengah sembahyang. Di Bangi ada seorang lelaki meninggal waktu tengah solat. Lepas tu disemak-semak, disiasat-siasat, tanya kebetulan pula bekas imam di Masjid Negeri Sembilan di Seremban. Dia kenal dengan jiran tu, jiran kepada yang meninggal dekat Masjid Bangi ni, dia kenal. Bila ditanya, rupanya cara hidup dia, bayanganlah di ruang tamunya dia mengaji, depan TV mengaji, dekat meja makan sementara isteri hidang makan mengaji, ada Quran kecil dekat situ. Masuk bilik atas kepala katil ada Quran tu, ambil baca. Kita kadang cuba tengok, bila last mengaji, tanya balik, bila last mengaji, kadang-kadang dengan bangganya, aku khatam waktu tadika dah khatam lah, bangga khatam waktu tadika. Bila lah khatam tu lah sekali. Yang seorang tu pula, yang perempuan tu ni, bila khatam? Waktu sebelum akad nikah. Dengan bangganya perempuan tu kan, dengan pakai baju pengantinnya kan, dengan mengaji macam ni, bersimpuhnya, dengan mikrofon mengaji. Satu taman, satu kampung dengar dia mengaji khatam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia baca Ara'aitalazi. Ya Allah, apa mengaji pun tak waktu. Macam mana? Tu sebab kena belajar. Tu last mengaji kan, mana Quran lah, tahan mari berabuk dah Quran tu.
Sehari kita tinggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu kita tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan kita tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun kita tinggalkan Quran, sepanjang-panjang berpuluh tahun Quran tinggalkan kita. Dan akhirnya dalam Quran semuanya ada. Tak pernah lagi orang baca Al-Quran rasa susah hati. Tak pernah lagi orang baca Quran rasa pening kepala. Tak pernah. Malahan orang rasa tenang.